kelas Ibunda pada hari Isnin bersama-sama dengan awak semua. Okay. Hashtag dan promote. Okay, so estetik. Betul. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gents, bungs and cucks. Hari ni, minggu ni, kita nak belajar biologi. Dan kepada yang tak tahu, atau kepada yang baru, kita dah belajar biologi sampai chapter 5. Panas je. Ya. Okey ke? Okey. Masih okey. Sekejap lagi aku pasang balik. Panas je. Saya tak pasang aircon sekarang ni. Jadi, itu yang macam pelik sangat. What? Okay. Sekolah saya baru nak masuk bab 6. Sekolah kita baru nak masuk bab 5. Satu hari di hari raya. Okey, jadi kita akan gunakan filter macam ni lah untuk nampak lebih dramatik waktu belajar ke. Biology! Dia macam tu. Wah! Saya sekarang dah boleh main filter. Saya daripada grup Miss Sarah. Hai, nanti Miss Sarah dah ada balik, awak masuk sana balik. Kan? Okey kan? Okey, Miss Sarah kirim salam dekat semua student dia. Saya saja nak beritahu kat awak, kita dah ada filter sekarang ni tau. Yes, jadinya satu benda yang menarik daripada saya. Cuma tak boleh digunakan selalu sangatlah. Dah lah, jom kita belajar jom. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat tak minggu lepas kita belajar pasal apa? Cuba ingatkan balik. Untuk kita pick up from where we left, we have to remember, where do we start? Lipid, betul. Jadi kita stop dekat lipid and kita baru nak mulakan tentang asid nukleik ataupun DNA, betul ke tidak? Asid nukleik ada dua jenis, DNA dan RNA. Basically, secara mudahnya, kita tengah nak belajar huruf yang ada di dalam kita punya kromosom. Baru join sebab baru balik rumah. Hai, Asramarins, welcome back. Apa khabar semua? Saya harap semuanya sihat, semuanya gembira. Korang ada risau tak tentang the whole COVID situation? Dulu risau, sekarang tak. Orang yang risau. Okay. As a biology student, saya harap you pay attention to the news, bukan sebab apa, sebab saya nak awak faham how virus works. Nak faham how virus works ni, awak kena faham DNA lah sebenarnya. So, tapi saya risau sebenarnya. Risau bukan sebab apa. Virus boleh bermutasi tau. Nanti saya akan tunjukkan dekat awak macam mana mutasi itu berlaku bila awak dah faham DNA dengan RNA. Tapi bahasa konsep dia adalah lebih banyak jangkitan, lebih tinggi peluang untuk virus versi baru keluar. Faham tak? Lebih banyak jangkitan, maksudnya lebih banyaklah virus itu membiak, betul tak? Semakin virus itu membiak, semakin tinggi versi baru dia, peluang versi baru nak keluar tu akan muncul, semakin tinggi. Sebab tu dekat India sekarang tengah banyak new variant. Yes, dia membiak dalam badan manusia.
And bila varian baru ni keluar, ada kemungkinan varian baru ni dah immune ataupun tak berkesan vaksin yang kita tengah buat sekarang ni. Silap dia adalah terlambat vaksin. Saya dah cucuk, tapi saya bukan cucuk. Saya dapat vaksin tau. Tapi bukan vaksin yang ada yang dibagi pada fasa 1, fasa 2 ataupun vaksin AZ tu. Saya ambil trial vaksin pada bulan 2 tahun ni. Vaksin tu nak bawa masuk ke Malaysia. Jadi dia kena ada volunteer untuk try dulu. Saya ambil yang itu. Kalau saya okey, maksudnya vaksin tu boleh dibawa ke Malaysia untuk dibagikan kepada rakyat. Itu yang saya ambil. Tak sakit. Dia cakap tak sakit. Bahaya lah sekarang ni. So far side effect saya lepas cucuk tu tangan kebas sikit for like maybe 2 hours. Tangan kebas tak teruk lah, dia macam lenguh, macam rasa lenguh, macam rasa tak sedap tangan tu je. After that dah tak ada apa-apa sangat lah. It worries me. It worries me and also I feel bad for you. Sepatutnya tahun ni awak tengah berjinak-jinak dengan aliran baru. Tapi perasan tak, awak tengah tak dapat nak menjiwai sangat aliran baru ni disebabkan sekolah kadang buka, kadang tutup. So itu yang merisaukan saya. Allahu Akbar. Ada yang diam tak beritahu student yang dah ada positif COVID. Apa masalah dia orang ni? Okay. Jaga diri. Boleh? Jaga diri, jaga keluarga. Sebab as of semalam 506 katil ICU dekat Malaysia penuh. Kita punya katil ICU setengah hospital dah 90% penuh. Setengah hospital dah 70% penuh. Kalau semua dah penuh, maksudnya nanti akan tiba masanya di mana apa yang terjadi dekat Itali tahun lepas dan apa yang tengah terjadi dekat India sekarang akan berlaku dekat Malaysia. Hospital terpaksa pilih pesakit. Itu yang saya risaukan sangat-sangat. Okey, kalau diberikan pilihan, tiga-tiga tengah sakit teruk Tapi orang yang pertama adalah orang lelaki, dia adalah orang muda dan sihat. Orang kedua adalah orang muda tapi memang ada penyakit lain sebelum dia dapat COVID. And then orang yang ketiga adalah orang tua dan memang sakit. Antara tiga ni, semua kena COVID and semua perlukan katil. Yang mana yang doktor akan ambil? Yang mana yang hospital akan ambil? Orang yang pertama. Kenapa orang yang pertama? Ambil orang yang ketiga, kemungkinan dengan bantuan hospital pun dia akan meninggal. Dua lagi tak dapat hospital, dua-dua pun meninggal. Cuti 3 meninggal. Ambil orang yang kedua pun sama. Mungkin ambil orang pertama ni, orang kedua ni, dapat hospital pun, dapat katil pun dia still meninggal. And dua-dua ni tak dapat rawatan, dua-dua meninggal. Jadi dia terpaksa pilih yang ini. Kejam kan? Bukanlah kejam, kesian. Sebab this is someone else father or mother. This is someone else husband, someone else father, someone else brother or mother or sister. Terpaksa. Itu yang terjadi dekat Itali dan itu yang tengah terjadi dekat India sekarang. Dan itu yang kita tengah cuba nak elakkan dekat Malaysia. But we are now failing greatly. And kalau awak baca berita sekarang ni, perasan tak dulu hanya orang yang tua atau orang yang pernah ada yang
tengah ada sakit kronik, contohnya mungkin dia ada sakit jantung, mungkin ada sakit paru-paru, atau mungkin dia ada diabetes, dia orang ni yang kena hospital, betul tak? Orang lain macam relax je, dia boleh pergi apa namanya, kuarantin dekat MIPS, nyanyi ramai-ramai, betul tak? Tapi kalau baca berita sekarang ni dan kalau perhatikan betul-betul, kalau tengok all the reports, orang-orang muda yang tak pernah ada sakit lain pun sekarang ni perlu ke hospital. Has the virus changed? Wallahu a'lam. Research masih lagi tengah ongoing. Tapi from the data yang kita dapat sekarang ni, from the observation yang kita ada sekarang ni, orang yang dulunya hanya kena tahap 1, sekarang ni dah boleh kena sampai tahap 3. Why is that? Kita tak tahu lagi. The virus is changing and we are not keeping up with the virus. Sebab kita dah penat. Betul tak saya cakap kita dah penat dengan COVID ni? Kita dah macam, aku dah tak nak peduli benda ni, biarlah orang lain yang peduli. Kan? Kita ada kan rasa macam tu kan? Dan itulah yang akan menyebabkan kita kalah. Spanish flu pada tahun 1821. Tapi Spanish flu yang awak kena fahamkan adalah dia membunuh lebih ramai manusia pada tahun kedua dan tahun ketiga dia berbanding tahun pertama. Sebab tahun pertama semua orang tengah berusaha untuk kalahkan virus ni. Tahun kedua semua orang dah lali, semua orang dah penat, semua orang dah tak nak peduli. Sama yang macam berlaku sekarang ni. History repeats itself again and again and again. Saya risau, saya tak tahu apa yang akan berlaku. Saya risau. Ada yang tengah tanya, "Sir, salah siapa sekarang ni?" Kalau kita nak gunakan konsep salah siapa, ramai orang yang akan salah. Tapi boleh tak sekarang ni kita tengah dalam krisis? Jadi boleh tak if you are in a crisis, the focus should be not to find whose fault. The focus should be to find the solution together. Boleh? Saya rasa bila nak habis corona ni, macam ni. Kenapa saya buka kelas dengan corona? Sebab lepas ni saya nak cerita pasal corona. Satu. Number 2 adalah, saya tak nak awak jadi orang yang tergolong dalam golongan yang dah macam dah tak peduli, lantaklah apa jadi-jadi. Sebab orang yang lantaklah apa yang jadi-jadi ni lah sebenarnya yang tengah menyumbang kepada apa yang tengah berlaku sekarang ni. Of course, kita boleh salahkan management. Of course, kita boleh salahkan orang lain. Tapi kita juga kena tengok, are we doing our part as a community? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya minta satu saja, tolong jaga diri, tolong jaga keluarga. Sebab mungkin kalau kita kena, mungkin kita okey. Tapi mungkin dekat rumah kita ada orang yang kalau kena, dia tak okey. Our parents, our pakcik, our makcik, our nenek, our tok. Even if you have a baby sister or baby brother. Things like that. So we have a very treacherous journey in front of us. Kita ada satu perjalanan yang sangat sukar di depan kita. Dan perjalanan ni akan ambil masa lama. Because I don't think we can beat COVID at this rate by this year. Saya tahu baru bulan 5. Tapi tak nampak. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Balkis, saya doakan roh ayah awak ditempatkan bersama orang yang beriman. Jadi after class saya akan bacakan Al-Fatihah, InsyaAllah. Stay strong semua. This is something yang real as it gets. This is not some viral news. This is a true virus attacking humanity. And the only way to win is to pay attention. Kita tak nampak dia, tapi kita nampak kesan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dimaksudkan dengan DNA? DNA ni basically adalah tulisan yang ada dalam kromosom. Kan kita ibaratkan kromosom tu macam buku, betul tak? Kita ibaratkan kromosom. Kita ambilkan contoh. I give you this one. Ini book. So ni buku, betul? This is a book.
This is a buku. And buku ni pula, kalau kita tengokkan dekat sini, dalam dia ada muka surat, betul? Dalam dia ada muka surat. And dekat muka surat ni ada perkataan, kan? Perkataan tu dibuat daripada huruf. So huruf dia adalah huruf contohnya huruf R, A, J, A, H, 3. Itu huruf dia. Correct? Boleh faham? Itulah DNA kita. DNA kita ni adalah huruf yang tertulis dekat atas helix ganda 2 ataupun double helix structure. Maksudnya huruf ni DNA tertulis dekat atas muka surat. And muka surat ni ada dekat dalam buku. Buku tu adalah kromosom kita. Jadi kita ada berapa huruf? Kita ada 26 huruf. Tapi kalau kromosom pula ada berapa huruf? DNA pula ada berapa huruf? DNA hanya ada 4 huruf yang berbeza sahaja. Dan apa 4 huruf dia? 4 huruf dia kalau nak fahamkan dulu, dia ada tempat tulis dia. Inilah dia. Yang kita buatkan garis-garis ni, kalau kita tengokkan, zoom in dekat-dekat, rupanya dia bentuk dia macam ni. Dia ada bulat, dia ada bentuk pentagon, dia ada petak, dan pentagon, petak balik, pentagon, bulat balik. Dia sambung 2. Betul dia jadi macam ni. Ini ni sebenarnya ada bulat, pentagon, petak. Petak, pentagon, bulat. Dia sambung dekat sini. Itu yang menyebabkan dia bind together. And all these things sebenarnya inilah yang dipanggil sebagai acid ribonucleic ataupun deoxyribonucleic acid. Dipanggil sebagai deoxyribonucleic acid. So DNA. DNA is here. This is your D, this is your N, this is your A. DNA. And pandai langsung. Lepas saya kau jap. Okay. DNA dekat sini maksudnya apa? Deoxyribonucleic acid. Kenapa nama dia pelik sangat? Itu nama chemical dia sebenarnya. And ini adalah dia punya bulat. Disambungkan pula dengan dia punya pentagon. And disambungkan pula dengan dia punya nitrogen. Yang bulat ni adalah kumpulan fosfat. Pentagon ni adalah gula deoxyribosa. Betul namanya gula deoxyribose. And last kali dia bersambung dengan base bernitrogen. In English sebagai nitrogenous base. All this thing, tempat tulis dia adalah here. Huruf A ke, huruf T ke, huruf C ke, huruf G ke, semua tu dekat sini. Tempat dia tulis, tempat dia beza-beza kan. So this is the huruf of it. Inilah huruf dia sebenarnya. And untuk kita punya DNA pula, dia hanya ada 4 huruf. Yang ini dia ada A, T, C, and G. A dipanggil sebagai adenine. T dia adalah thymine. C adalah cytosina ataupun cytosine. And last sekali kita ada G, guanine ataupun guanina. And A dengan T wajib bersambung, C dengan G wajib bersambung. Sekarang ni DNA kita macam ni kan? Betul tak DNA kita, betul? And dia bersambung macam ni, betul tak? Maksudnya apa? Maksudnya dekat sinilah adanya yang kita cakap tadi ATCG. So, kalau sebelah sini adalah A, belah sini mesti T.
And baru dia boleh sambung. Kalau belah sini C, belah sini mesti G. That's good. Kalau belah sini G, belah sini C. And kalau belah sini T, belah sini A. Boleh faham cerita dia? Dia itu dia cara tulisan dia. This is how it is written. And from here, daripada sini, sebenarnya bila kita tengok, bila kita bukakan ni, kalau kita bacakan ni kan, dia baca ni macam ni. A, C, G, T. Ini adalah satu gen. Ini mungkin tengah membawa maksud rambut dia warna merah, contoh. Ataupun rambut mata dia warna merah, contoh. Okay. So, kenapa dekat buku teks base bentuk hexagon? Okay, ini adalah gambar yang simplified. Bentuk hexagon dekat base nitrogen ni ada dua bentuk. Satu bentuk hexagon, satu lagi adalah bentuk dua hexagon. Okay, tapi itu the chemical part. The chemical part. Dia ada bentuk dia macam ni. Sabar ya. Bentuk dia macam ni. Atau satu lagi bentuk dia macam ni. Okay. It doesn't matter. Sebabnya apa? Itu adalah bentuk yang spesifik dia. Tapi bentuk general dia selalunya kita dalam soalan ke apa ke, dia akan macam ni sahaja. Sebab nanti dalam soalan dia akan letakkan sini sebagai huruf A ke, atau sini dia letakkan T ke, macam tu. Okay. Boleh nak? Lepas tu, inilah dia. Kita punya DNA. Next part, kita ada RNA. So, apa beza DNA dengan RNA? Yang pertama, awak kena faham. DNA, dia ada double helix. Belingkar macam tu. RNA ni, dia ada single saja. Dia ada sebelah dia. Macam nampak tak? Dia ada dua. Bersilang. Ini satu je. Masing-masing. And, First differences. Second differences adalah DNA kita panjang. Ya, betul. Kalau awak single, awak boleh cakap dekat orang. Saya adalah RNA. Awak RNA ke DNA? Macam tu boleh. Tak ada masalah. Okay. Tapi jangan peliklah kalau dia cakap, enggak, saya pun RNA. Kita nak jadi DNA tak? Boleh. Okay. Ya. Dan kalau dia tak faham, maksudnya tinggalkan dia. Dia tak cukup bio untuk awak. Okay. Now, from here, dia panjang. Sebab apa? Ini adalah the full chapter. Ini adalah the full book. Ini adalah buku penuh. RNA ni kita fotostatkan sebahagian buku tu. Contohnya tadi, kita ada buku, betul tak? Wait, I have a book here. Kita ada buku. Tapi, let's say, saya ajar sejarah dan saya botak, and saya nak bagi dekat awak jadual ni je. This table. Boleh tak saya nak bagi jadual ni je kat awak? Boleh. Macam mana? Saya photostat lah ini saja, betul tak? Saya photostatkan muzak ni je, and saya bagi dekat awak. Betul? Itulah dia RNA. RNA dia tak dapat satu buku. Dia photostat bahagian mana yang dia nak aje. So RNA is very, very short. Sangat-sangat pendek. And kenapa dia kena pendek? Sebab tugas dia adalah untuk pergi keluar. Contohnya, dia photostat sikit daripada kromosom ni, DNA ni. Lepas tu, dia hantar diri dia keluar daripada nukleus. Untuk dia bagi arahan dekat ribosom, untuk dia bagi arahan dekat organel-organel lain. Jadi dia tak perlu ambil semua. Boleh faham cerita dia? So that is why RNA ni dia boleh keluar daripada nukleus. Yes, dia perlukan energi lah untuk dia photostat, untuk dikeluarkan. Tapi DNA pula syaratnya dia mesti stay inside nukleus, tak boleh keluar.
Dia bagi arahan untuk apa, Sir? Betul tak saya cakap dalam kita punya kromosom ni ada arahan untuk buat enzim, untuk buat antibody, untuk buat sel baru, untuk buat tangan, untuk buat kaki, betul? Arahan ni perlu keluar daripada nukleus untuk dihantar pergi kepada organel-organel, contohnya macam ribosom, jalinan endoplasma kasar, dan apa namanya, jasad Golgi ataupun Golgi apparatus untuk dia buat kerja lah. Kalau tak, ribosom tak tahu nak buat apa. Dia tahu nak buat protein, tapi tak tahu nak buat protein bentuk macam mana. That is the arahan. That is the what do we call it? The instruction. Yes. And sebab tu dia kena stay dalam nukleus. DNA kena stay dalam nukleus. Sebab apa? Kalaulah DNA ni rosak, sel tu rosak sepenuhnya. Boleh? Jadi arahan ni kalau rosak, dia sama macam buku tadi lah. Saya nak bagi dekat awak jadual tadi, betul tak? Mana jadual tadi? Alhamdulillah ni, oh my god, banyaknya sejarah. Okay. Nah, saya nak bagi ni lah dekat awak. Okay, saya nak bagi ni dekat awak. Kalau saya tak photostat, saya bagi ni semua kat awak terus, agak-agak berkesan tak? Saya tak photostat, tapi saya bawa buku ni, saya pergi rumah Mirza Azri, saya pergi kat dia, okay, Azri, tengok buku ni. Okay, ni maklumat yang saya nak awak dapat tau. Lepas tu saya pun tunjuk kat Azri. Lepas tu Azri pun tengok jap, lepas tu saya pun, okay, Azri dah settle sebab saya nak kena pergi pula kepada rumah Nur Najihah. Lepas tu nanti saya pun pergi rumah Nur Najihah pula. Nur Najihah, okay. Nur Najihah, ini yang saya nak awak faham tau. Saya pun duduk kat rumah Nur Najihah tu selama 5 minit. Okay, dah tengok, dah faham. Okay, lepas tu saya pergi pula pada rumah Emma Claire Daly. Pergi pula. Emma awak dekat mana duduk? Outer space. Okay, jadi saya pun pergilah kepada NASA, mintalah pinjam roket kejap, deal dengan SpaceX, naik sampai ke space, jumpa dengan universe kucing, dan supaya saya boleh pergi dekat sini. Okay, cakap lah. Okay, Emma, tengok ni. Okay, awak hafal ni. Lepas tu, settle. Agak-agak bila masanya akan sampai kepada giliran, tak ambil kau orang paling bawah sikit siapa? Zuhrah Musrifah binti Jamaluddin. And katakanlah, on the way pergi space tu, okay, nak turun tu, buku ni terbakar sikit. Sekarang ni boleh tak saya nak bagi kepada orang seterusnya, iaitu Nurul Shazana Akilah? Boleh tak sekarang? Tak boleh. So apa dah terbakar? Faham? Jadi sebab tu, saya kena simpan ni elok. Kalau saya nak bagi dekat orang, saya first tag saya bagi. Katakan kalau saya bagi dekat Mirza, and then Mirza dia terduduk atas kertas ni sebab dia ada sofa yang sangat selesa. Dan dia terduduk dekat atas photostat tadi. Adakah dia akan merosakkan semua orang punya maklumat? Tak. Sebab saya boleh photostat lagi sekali. Itulah RNA. Sebab tu dia boleh keluar. Tapi DNA jangan bagi keluar. Nanti kalau rosak, sel tu akan rosak terus. Kelas ni akan rosak terus. Boleh faham? And hurufnya pun berbeza sikit. Hurufnya berbeza macam mana? Kalau tadi dia ada A, T, C, G, sekarang dia ada A, C, G, masih sama, and U. A is adenina. C is cytosina, masih sama. G is guanina, masih sama. So maksud huruf ni dan ni sama. Ni dan ni sama. Tapi U ini membezakan. U ni adalah uracil. Sorry. Saya tinggal satu L guys. Uracil. Okay, that is uracil. Tuan-tuan, ladies, gents, bunks and cucks. Uracil adalah pengganti kepada thymine. Dan inilah caranya awak nak kenal DNA ke RNA sebab bentuk dia sebenarnya sama. Kalau kita lukiskan dekat sini, bentuk asid ribonucleic acid ataupun ribonucleic acid dekat sini, R, saya buat warna merah. R, N dan A bentuknya masih sama. Yang ini dia masih lagi ada bulat, pentagon and
apa namanya tu? Peta. Fosfat, gula ribosa, base bernitrogen. Sama. Yang membezakan adalah U ni sahaja. So tuan puan, ladies, gents, bunks and cucks. Setakat ni boleh dapat lagi. Yes, selain tu adalah hydrogen bond. Ini adalah ikatan hidrogen antara A dengan U ada 2, antara C dengan G ada 3 ikatan hidrogen. Tapi itu detailing lah. Maksudnya ini nanti detail ni awak kena ingat waktu tingkatan 5 chapter 8. Awak akan belajar pasal ini. Lebih lanjut lagi. But for now, dah boleh bezakan antara DNA dengan RNA. Can you differentiate between DNA and RNA right now? Can I? If can, then very good. Then very, very good. Hey, Ernisha, you in class where? I cannot see you. Dude, you, where are you? Okay. Still with whiteboard? Very good. Sick, sorry sir. It's okay. I hope you get well soon, okay? Be careful. Your area is also my area, meaning we both PKP. Okay. Dekat angkasa lepas PKP ke? Ke memang dekat space semua orang dah berjarak-jarak dah. So no need PKP lah. Betul tak? Yeah, interesting. Okay. Mirza, bila duduk atas kerusi tu, sebelah tu kerusi tu macam terlampau dekat. Awak kena tolak sikit untuk penjarakan sosial. Boleh kan? Ada kata, sir boleh keluar rumah pula. Awak ingat saya dekat mana? Ini dekat rumah lah namanya. Ni studio dekat rumah. Dia ada studio dekat center. Ni studio dekat rumah. Studio ni pun yes. Disponsor oleh MC Plus. Jadi kalau tengok situ, nampak tak? Itu pintu tau. Jadi kalau kita buka ni, it's a house. Okay. Isteri saya ada ke? Tak ada. Okey, rumah ni pula sebenarnya adalah rumah Amir. Amir Makruf. Jom saya clearkan apa-apa sebelum nanti korang salah faham. Amir Makruf punya rumah dijadikan studio. Sebab Amir, dekat sini kita ada 3 studio. Sebelah sana ni, balik dinding ni adalah studio yang Amir akan pakai. Sebelah sini, balik dinding ni adalah studio yang Syami tengah pakai. Dan rumah saya dengan rumah Amir ni adalah di satu kejiranan yang sama, blok yang berbeza. Saya blok H bersama dengan Sir Syami pun blok H. Amir pula duduk dekat blok G. Kami tak plan ni tau. Kami tahu pun cakap, sama tu kawasan. Satu kawasan. Macam tu, serius. Kami jangan tak plan. Okay, nanti nak house tour boleh. Okay, boleh saya berlaku jujur je lah boleh. Rumah ni, ruang tamu dia tengah dalam proses pengemasan raya. Jadi semua barang tengah berlonggok kat tengah. So saya rasa tak enak nak bertua. Nanti waktu raya kita tua boleh. Raya kita buat open house boleh. Okay. Sir Fatih pula dia duduk dekat dalam satu kawasan yang sama, Hulu Langat. Dekat juga sini. Daripada rumah saya ni, daripada studio ni nak pergi ke rumah Fatih tu ada kot dalam 7 minit. Ya. Aneh sikit lah. Dia macam satu daerah semua. Sepadang daerah yang sama juga tetapi dia dekat-dekat sikit dengan KL. Sir Amir dengan Sir Fatih bukan duduk rumah sama ke? What? No! Fatih duduk dengan isteri dia lah. Dia nak duduk rumah dengan Amir. Buat apa Amir bukan isteri dia? Okay. Jadi sekarang ni, kita faham yang konsep ini adalah kenapa boleh berlakunya mutasi. Jom. Let's take a look here. Sir Fatih belum kahwin. Astaghfirullahalazim. Anak dah 4 nak masuk 5 dia belum kahwin katanya. Orang tahu kan Sir Fatih dah anak 4. Ya. Umur 24. Korang percaya dia umur 24 ke? Astaghfirullahalazim. Saya 30. Dia lagi tua daripada saya. Saya tak begitu umur dia berapa. Okay.
Saya 30. Dia lagi tua daripada saya. Saya tak nak cakap apa-apa. Tapi kau try teka sendiri. Okay. Ni tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, bungs and cups. Macam mana kita nak membahagi? Perasan tak? Satu sel ada kromosom, betul tak? Boleh tak kita menambahkan bilangan sel dalam badan? Boleh. Macam mana? Kita buat pembahagian sel. Pembahagian sel akan menambahkan bilangan sel. Daripada satu sel, dia divide jadi 2 sel. Okay. Boleh faham? Boleh follow lagi? Boleh dapat lagi? Yes, mitosis and meiosis. Lebih kepada mitosis. Ini maksudnya kita boleh membahagi. We can divide and we can increase our number of cell. Boleh menambahkan bilangan sel. Betul ke tidak? Kadang-kadang dah? Okay. Dah faham yang macam tu? Maksudnya, bila dia nak membahagi, dia kena replicate. Dia kena kena replicate ni maksudnya apa? Buku ni dia kena tulis balik. Contohnya, bila saya nak membahagi, saya ada satu nukleus. Bila saya nak membahagi, saya ada satu kromosom. Bila saya nak membahagi, saya kena tulis balik buku ni jadi 2 buku. Senang ke susah nak tulis balik buku ni? Ada tak kemungkinan sambil tulis tu saya tertypo? Contohnya, dituliskan dekat sini, rundingan merdeka antara Tunku Abdul Rahman bersama rombongan kemerdekaan dan kerajaan British telah menemui kejayaan. Jadi macam ni. Saya tersiap tulis, serunding merdeka antara Tunku Abdul Rahman bersama dengan rombongan kemerdekaan dan kerajaan London telah menemui kejayaan. Tiba-tiba masuk serunding. Serunding is a food. It is not rundingan. Jadi menyebabkan berlakunya lah sedikit kecacatan kepada penulisan. Betul tak? And itulah yang kita panggil sebagai mutasi. And itulah yang berlaku, macam saya cakap tadi, semakin banyak kali virus ni membiak, maksudnya dia replicate, semakin tinggi peluang untuk dia terus salah cetak. Bukan maksud kalau salin je dia terus salah cetak kan? Tapi ada chances untuk dia tersalah cetak. And lagi banyak kali dia buat kerja, lagi tinggilah peluang untuk dia tersalah cetak. And tersalah cetak adalah yang menghasilkan variasi baru. And variasi baru ni yang kadang-kadang rupanya, contohnya tadi, dia jadi serunding, betul tak? Maksudnya, cuba bayangkan, kalau ada satu negara dia dapat buku yang setulis serunding tadi, tak ke nanti dia akan cakap, apakah makanan yang paling mulia di dalam negara kita? Serunding. Dan serunding telah berjaya memerdekakan kita daripada penjajah British. Jadi setiap hari kemerdekaan, dia orang punya makanan rasmi dia orang adalah serunding. Jadi kita duk parti negara ni macam, kenapa Malaysia yang bersih ni cakap serunding tu penting? Rupa dia tengok buku, ada silap. Besar tak impact dia satu perkataan tertukar tadi? Besar kan? Itu juga yang berlaku dekat virus. Itulah sebabnya variasi baru dia semakin bahaya, semakin bahaya, semakin bahaya. Boleh ubah semula ke? Tak. Okey, contoh sekarang ni, ini buku rundingan. Saya ada satu lagi buku serunding. And katalah, saya nak buat lagi sekali sel baru, saya terambil buku serunding ni, saya tulis balik. Maksudnya saya akan hasilkan buku serunding juga. Maksudnya daripada satu buku serunding, dah ada 3 buku serunding. Faham tak? Saya tulis 2 kali. So sekarang ni, fahaman serunding dah makin merebak. Tiba-tiba adalah satu Malaysia yang mengamalkan fahaman serundingism, di mana serunding dijadikan makanan untuk kita berdamai. Apabila ada pihak yang bergaduh, serunding akan dihidangkan. Dekat mahkamah, serunding akan diedarkan kepada penjenayah dan juga mangsa penjenayah sebelum dijatuhkan hukuman. Sewaktu raya, serunding akan dimakan bersama dengan lemang. Bukan lemang dimakan bersama dengan serunding. Serunding yang utama, lemang yang sikit. Okay? Minuman
sirap serunding, tembikai serunding. Tea life akan jadi serunding life. Besar tak kesan dia? Satu perkataan dia. Boleh tak kita nak berbalik balik? Boleh tak kita nak datang dekat negara serunding ni, and kita cakap, rakyat-rakyat serunding, sebenarnya korang dah tersilap faham ni. Sebenarnya Iqbal dulu typo. Dia patut rundingan, bukan serunding. Jadi sekarang ni semua orang macam negara tu mesti tak percaya, tak mesti macam mana ada serunding lah yang menyebabkan saya bertemu dengan isteri saya. Semua orang dah marah sebab semua orang dah percaya serunding. Itulah menyebabkan mutasi ni kalau dah berlaku, dia tak dapat nak berbalik. Dia akan terus merebak. Dan itulah yang tengah berlaku di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita punya Starbucks serunding sedap je. Okay. Mungkin kita boleh cadangkan dekat Starbucks untuk buat Starbucks serunding. Maybe. Cendol serunding. Okay, stop. Kita semua rasa tengah lapar ni. Mungkin lah. Saya rasa banyak orang tengah puasa tengah lapar ni sebenarnya masing-masing. Jadi, okay. This is a very cute question lah. Dia kata, sir, ada chance tak virus ni penat nak replicate, sir? Jawapannya tak ada. Virus bukan macam kita. Bukannya macam kita penat, kita relax kejap kan. Virus tu, bila dia replicate tu, maksudnya bukannya dia jadi dua. Dia jadi dua lah, tapi bukannya dia tu, dia. Itu anak dia lah. Bila dia replicate, dia membiak sebenarnya. Maksudnya daripada satu jadi dua kan. Ini mak dia, ini anak dia. So, generasi baru lah. Jadi pernah ke ada satu generasi dekat dunia ni, tiba-tiba satu generasi manusia dekat dunia semua penat nak membiak. Semua tiba-tiba decide macam generasi yang lahir tahun 1990 sampai 1995 kami dah decide untuk tak nak membiak sebab kami dah penat nak membiak. Tak ada lah, because it is something yang new generations keep on doing. So yeah, it's very dangerous, it's very tiring, and it's very, very severe case sekarang ni. So you have to be careful. Tolong jaga diri, okay? Yes, kalau dah berubah banyak sangat, agak-agak vaksin boleh berkesan tak? So kita kena keluar vaksin baru, betul tak? And bila keluar vaksin baru, mulalah golongan-golongan anti-vaksin ni akan mula cakap, nampak tak vaksin tu tak berkesan sebenarnya. Itulah tu. Kita je, siapa yang percaya vaksin tu dulu, tengok sekarang dah keluar dah vaksin baru. Diorang sajalah tu sebenarnya nak kontrol kita lah, apa benda lah dalam tu ada microchip baru lah, update lah, 4.3 lah, penjadah lah semuanya tu. Sedangkan kalau kita faham, okay, kalau sekarang ni saya cakap, bulan depan akan keluar vaksin baru yang perlu disuntik kat semua rakyat Malaysia. Awak faham tak kenapa kena suntik vaksin jenis baru? Dah faham kan? Sebab mutation. Tapi golongan anti-vaksin dia tak faham, and bila kita cuba nak fahamkan pun dia tak nak faham. Itu masalah dia sekarang. Okay. But for now, vaksin kita masih berkesan untuk strain yang ada dekat Malaysia. Strain yang ada dekat Malaysia masih lagi berkesan. Dia berkesan ke tak dekat strain yang berlaku dekat India, yang berlaku dekat Amerika Selatan sekarang ni? No idea. Okay. No idea. Belum ditest lagi. Hopefully berkesan. Tapi kalau dah terlampau banyak variasi baru, takutnya ada variasi yang tak berkesan dah. Okay. Jadi, sekarang kita tengokkan macam mana DNA boleh bagi arahan dekat ribosom. Okay, this is what we are going to learn. Ribosom nak dapat arahan daripada DNA, betul tak? Tapi ingat, DNA ni duduk dalam nukleus. Ribosom duduk luar nukleus. So dia ada pembahagi dekat sini. This is your nucleus. Ini adalah outside nucleus. And ribosom tak boleh nak masuk dalam ni dan baca DNA. So apa yang DNA ni kena buat? Dia akan buka DNA ni. Faham tak gambar ni? Can you understand what is happening here? Ini ni, saya tarik. Gerak, jadi panjang. Gerak, kita buka.
And kita buatkanlah A, T, A, C, A, T, G, C, G, G. Ini huruf dia. Jadi awak tahu tak apa yang terjadi kat sini? Kalau sini A. Sini adalah T. Sini A. T. That's good. Ni G. Ni G. Ni C. Boleh faham? Tapi ini DNA kan? Ini pun DNA, betul tak? Apa yang akan berlaku sekarang ni adalah kita akan letakkan, kita akan fotostatkan ni jadi RNA. RNA pun sama juga huruf dia, betul ke tidak? RNA pun sama juga huruf dia. Kalau A dia jadi apa? Dia jadi itu je beza dia. A dia pair dengan U. So dia photostat lah. A dia pair dengan U. T dia pair dengan A. A dia pair dengan U. So ini pun U. C jadi G. C jadi G. A jadi U. T jadi A. And ini pun jadi C. Ini pun jadi C. Dah jual? G jadi sorry, ini G. Ini C. Ini jadi C. Boleh faham? So maksudnya dia dah fotostatkan, tapi kali ni dia fotostatkan, adakah dia fotostat semua dia ni? Tak, dia fotostat bahagian ni je. Itu sebabnya dia pendek. Lepas dah fotostat, barulah dia bawa keluar daripada nukleus untuk dia jadi apa yang dipanggil sebagai mRNA. Messenger RNA ataupun RNA pengutus. Jangan dekat sini ya. Messenger RNA ataupun RNA pengutus. What is RNA pengutus? What is messenger RNA? Ini adalah RNA yang akan membantu awak, membantu sel ni untuk menghantar maklumat ke ribosom. Boleh? So dia hantar maklumat pergi ke ribosom, ribosom ni akan baca, and ribosom ni sebenarnya adalah sejenis RNA juga yang kita panggil sebagai rRNA ataupun ribosomal RNA. rRNA adalah ribosomal RNA ataupun RNA ribosom. Okay. And bila dia baca benda ni, dia tengok kat sini, dia tengok apa tau? Dia tengok macam, oh ini dia tulis U, A, U, U, G, G, U, A, C. So dia baca ni kan. Lepas dia baca ni, this thing akan menjadi protein. Contohnya U, sorry, UAU. UAU ni sebenarnya adalah kod untuk dia ribosom ni buatkan protein yang bentuk macam ni. So dia baca. Lepas tu dia gunakan baca ni untuk dia buat protein. Ikut arahan sini. Coding ni semua ada masuk lah sebenarnya. So UAU, dan then lepas tu sini pula dia jadi UGG. UGG adalah protein bentuk petak pula. And then lepas tu kita ada UAC. UAC. Ini adalah protein yang bentuk pentagon pula. Dia buatkan protein, dia sambungkan jadi satu rantaian protein yang panjang. Dan rantaian protein inilah yang boleh dibentuk jadi enzim, boleh dibentuk jadi antibody, boleh dibentuk jadi sel baru, boleh dibentuk jadi organel baru, boleh dibentuk jadi protein. Ini yang kita panggil sebagai polypeptida. Tapi soalan saya, yang warna biru ni dipanggil apa tadi? Dipanggil mRNA, betul tak? Dia hantar maklumat pergi ke ribosom. Ribosom dipanggil sebagai rRNA ataupun ribosomal RNA. Sekarang betul tak saya nak cakap, mesti ada benda yang bawa bahan untuk RNA ni buat kerja, betul? Ini dipanggil sebagai tRNA ataupun transfer RNA. RNA pemindah. Cerita dia macam ni je. Dengar ni Dengar ni tau. The whole thing ni nama dia proses dia adalah sintesis.
Ini tadi ni, photostat ni dipanggil sebagai transkripsi ataupun transcription. Dia nampak macam kompleks ni, tapi jom saya fahamkan awak. DNA nak suruh ribosom buat kerja, betul? So DNA keluarkan arahan bagi kat ribosom. Ribosom boleh buat kerja sekarang. Contoh saya bagi dekat arahan dekat awak semua, dengar ni. Dengar ni tau. Saya bagi arahan dekat awak semua ni. Tolong buatkan soalan 7 sampai soalan 9. 9 tu tolong buatkan soalan 9A1 dengan A2 je. A3 tak payah buat dulu. Kita bincang sama-sama. Lepas tu B1 buat juga. B2 pun buat juga. A3 dan juga C tinggalkan. Tapi soalan 7, 8, 9 tolong buatkan sekarang. Okey, tolong buatkan sekarang. Kenapa tak boleh? Why cannot? Yes, sebab kita tak ada info, tak ada bahan, betul tak? Jadi maksudnya kalau saya bagi arahan, saya juga kena bagi bahan, betul? Itu je lah. Jadi DNA ni, dia bagi arahan. mRNA nama arahan ni. Bila bagi arahan, dia juga kena bagi bahan. Barulah student boleh buat kerja. Mengikut arahan. Faham? Jadi ini maklumat dari ribosom datang dari mana? Dari mana datangnya ilmu untuk awak buat kerja? Datang daripada DNA. Dari mana arahan untuk buat kerja ni? DNA. Dari mana bahan untuk buat kerja ni? DNA. Betul tak? So maksudnya, cikgu awak bagi awak cara nak selesaikan masalah. Dia ajar awak cara selesaikan masalah. Kemudian cikgu awak juga bagikan arahan untuk awak buat kerja yang cikgu boleh bagi. So inilah ibaratnya DNA. Inilah ibaratnya RNA. Boleh faham? Boleh dapat? Boleh ikut? Itu aja. And the rest is just the technical part. Okay. And now we are done with chapter 4. Boleh kita masuk chapter 5 sekarang? Boleh ke? Saya bagi awak sekejap masa, boleh? Seminit untuk awak bertenang-tenangan tu. tRNA itu transport protein lah. Yes, dia adalah transport dia. Mirza jangan minum air, Mirza. Dan kita nak rehat sekejap, nak minum air. Jangan. No. Fatin, jangan tengok bazar tu sangat. Lama dia tudung bazar tu. Ya Allah. Kepada negeri-negeri yang tak PKP, apa khabar kau? Kau semua okey ke? Masih pergi ke bazar semua lah. Syukur Alhamdulillah. Bazar rumah saya tutup. Oh, Allahu Akbar. Bahaya dah sekarang ni. So lunch apa nanti? Tak tahu. Mungkin order Grab ke. Orang semua cari gaduh lah. Okay, should be exam last week. Tapi hari ni first day exam. Hari tu juga sekolah tutup. Allah. Tak boleh buat apa lah. Sir, ada chance tak mutation yang baru ni bertukar lagi, sir? Ada. Macam nak mengurangkan mutasi. Kurangkanlah replication. Kurangkanlah pembahagian. Betul tak? Macam nak kurangkan pembahagian? Kurangkanlah jangkitan. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, kita kena kurangkan jangkitan sebab kita takut nanti keluar satu jenis virus yang kita tak dapat nak kalahkan menggunakan vaksin atau apa saja. So, cikgu kata exam bio masuk bab 1 sampai 4. Okay, so ni dah chapter 4. Dan. So, jangkitan tengah naik ke tengah turun sekarang ni, sir? Semalam 4,500 kes baru. So, tengah naik ke tengah turun? Dan sekarang ni chapter 5 best sebab apa nama Pac-Man. And before awak belajar chapter 5, awak kena main Pac-Man paling tidak 1 atau 2 round. Wajib. Baru awak boleh faham dengan mudah chapter 5 kita nanti.
Ya, ada. Pac-Man tu apa? Allah Akbar. Cikgu saya chapter 7. Boleh, nanti kita akan habiskan baca 7 bulan 6. Chapter 5 pendek ke? 7 pun pendek juga. 5 dengan 7 ni sebenarnya satu chapter yang bersambung. Very, very interconnected. Serius tak tahu, tak pernah main? Okay. Pac-Man, kalau kita nak main, you can go to, Google. Saya tunjuk je lah Google walaupun mana boleh, itu dekat tanya terus. Lepas tu, you can go to here, you tulis Pac-Man. And then you can play on your device terus. Boleh main Pac-Man lah. Serius Wan? Sorry, Pac-Man saya puasa sebenarnya tu, dia lambat sikit bergerak. Dia berjalan dia tak. Okay. Jadi kenapa Pac-Man? Sebab Pac-Man ni akan memahamkan awak tentang enzim. Pelik kan? Macam serius rasa nak belajar kena main game. Yes. Ciri-ciri dekat Pac-Man ni, contohnya Pac-Man ni kan seekor je tapi dia boleh habiskan semua, betul tak? Sama macam enzim. Walaupun dia satu, dia boleh buat kerja banyak kali sampai dia boleh menghabiskan kerja dia. Maksudnya dia boleh, orang kata apa, boleh perlukan anggota yang sedikit. And then Pac-Man ada 4 hantu, dia ada 4 faktor. Pac-Man juga bila dia makan dot-dot-dot ni, dia tidak berubah. Dia tak jadi makin laju, tak jadi makin merah ke, tak jadi makin kuning ke, dia just sama saja. Sama macam enzim, dia juga tidak berubah selepas tindak balas. Banyak makan pun still Pac-Man tak gemuk. Okay, itulah Pac-Man. Itulah juga ciri-ciri enzim. Ada banyak lagi ciri enzim dekat Pac-Man yang akan kita kaitkan dengan enzim. Boleh? Tapi sebelum tu, saya nak tanya, awak perasan tak saya tukar bow tie? Tadi saya pakai warna ni. Try lah tengok. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah, perasan tak awak tak perasan perubahan kecil yang berlaku dekat diri saya? And sebenarnya itu jugalah yang tengah berlaku dekat awak. Betul tak saya nak cakap, dekat diri awak sebenarnya awak tengah, yes, sebenarnya kalau tengok replay, cuba tengok bow tie saya warna biru tadi sebenarnya. Betul. Tengok boleh replay ni. Betul tak sekarang ni saya cakap, most of you ada your own fight, betul tak? Ada yang tengah nak jadi kurus, ada yang tengah nak jadi lebih sadar, ada yang tengah nak belajar lagi pandai, ada yang tengah nak jadi lagi baik, ada yang tengah nak lagi suka menulis, lagi suka membaca, lagi suka cakap bahasa Inggeris, lagi suka cakap BM. Betul tak? Tapi perasan tak, kadang-kadang orang keliling kita tak perasan yang kita dah jadi macam lagi better daripada semalam. Kadang-kadang awak rasa macam, aku punya English dah improve lah, tapi orang lain kata macam, iya ke? Sama korang ke? Itu adalah the bow tie of your life. You've changed. Tapi tak semua orang perasan. Sebab perubahan tu kecil. Tapi awak tahu diri awak berubah. And itu dah cukup. Keep on being better. Walaupun orang lain tak nampak. Sebab nanti bila dah nampak perubahan yang besar, barulah orang perasan macam, lah dah lain lah. Yeah. So itu adalah nasihat saya kepada awak sebelum kita berpisah untuk raya. And saya tahu ramai yang sedih untuk raya. Sebab tak dapat balik kampung. Tapi boleh tak saya nak pesan juga satu. Tolonglah jangan jadikan kesedihan awak tu menyebabkan awak terlupa untuk menghargai orang yang dekat dengan awak. Betul, awak tak dapat balik kampung. Tapi dekat rumah awak still ada your parents. Still ada your adik-beradik. Jiran awak still ada. Kawan-kawan awak still ada dekat-dekat dengan awak. Jadi janganlah sebab awak sedih tak dapat jumpa orang yang jauh sampai awak lupa nak menggembirakan orang yang berada dekat dengan awak. Use this holiday untuk be someone else other than student.
Sekarang ni awak tengah jadi pelajar, which is good. Tapi awak juga adalah seorang anak, awak juga adalah seorang kakak, seorang abang, seorang adik, awak juga adalah seorang kawan, awak juga adalah seorang jiran. So, take time to be the rest of you. Sekarang ni awak tengah fokus jadi student. Okay? So, I'll see you again later. Kepada yang berpuasa, selamat berbuka nanti. Kepada yang dekat angkasa, tolong top up oksigen. Okay. Goodbye. Thank you. Take care. Assalamualaikum. Bye-bye.